Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afizah binti Arifin, C17A0396. Hari ini saya akan membentangkan hasil projek penyelidikan saya yang bertajuk Analisis Mesej Dakwah yang terdapat dalam filem Munafik 2. Yang pertama sekali saya akan menerangkan berkaitan dengan bab 1 iaitu pendahuluan. Pengenalan. Pengkaji akan menganalisis berkaitan dengan mesej dakwah yang terdapat dalam filem Munafik 2 dan keberkesanan penyampaian mesej dakwah dalam filem Munafik 2. Latar belakang kajian. Bertujuan menganalisis mesej dakwah yang terdapat dalam filem Munafik 2. Seperti yang kita tahu, masyarakat dahulu berpegang kepada ajaran animisme. Media elektronik memainkan peranan yang penting. Televisyen rancangan berunsurkan dakwah diterbitkan. Medium dalam membentuk masyarakat. Mekanisme penyampaian terpenting dan berkesan. Seterusnya, permasalahan kajian. Tidak mengikuti piawaian yang ditetapkan, membimbangkan masyarakat kita pada masa kini. Penyampaian mesej dakwah dalam filem tersebut adakah menepati ajaran Islam sebenar ataupun tidak? Seterusnya, objektif kajian. Mengenal pasti mesej dakwah yang terdapat dalam filem Munafik 2, menganalisis keberkesanan penyampaian mesej dakwah dalam filem Munafik 2, menganalisis adakah mesej dakwah yang disampaikan menepati ajaran Islam yang sebenar. Persoalan kajian. Apakah mesej dakwah yang terdapat dalam filem Munafik 2? Keberkesanan penyampaian mesej dakwah dalam filem Munafik 2, adakah mesej yang disampaikan menepati ajaran Islam yang sebenar ataupun tidak? Skop kajian. Pengkaji memilih filem Munafik 2 sebagai bahan kajian kerana filem tersebut berjaya menyampaikan cerita dengan baik walaupun mempunyai jalan cerita yang berat. Kepentingan kajian yang saya jalani ialah kepada institusi dapat dijadikan sebagai rujukan dan kepada individu. Bab 2, tinjauan literatur. Pengkaji akan menjelaskan beberapa kajian yang berkaitan. Menggunakan bahan rujukan, pentakrifan filem berbentuk dakwah, filem dari sudut hukum, pengaruh filem terhadap penonton, filem media yang terpenting, filem unsur hiburan, patuh syariah dalam filem, medium kesedaran, mesej dakwah dalam filem, maksud dakwah, ciri dakwah. Antara yang disenaraikan merupakan tinjauan literatur yang telah dijumpai oleh pengkaji ketika menjalankan projek penyelidikan tersebut. Sekarang saya akan menerangkan berkaitan dengan bab 3 iaitu metodologi kajian. Pengkaji menggunakan kaedah kualitatif iaitu pengedaran borang soal selidik kepada responden. Pengkaji juga menggunakan kajian perpustakaan untuk membuat rujukan, tinjauan rintis dan kaedah analisis data dan mengumpul data. Bab 4. Dapatan kajian. Pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik kepada responden. Borang soal selidik yang dibuat oleh pengkaji mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A, responden perlu mengisi profil responden seperti pekerjaan, jantina, bangsa dan umum. Bahagian B, soalan soal selidik yang telah disediakan oleh pengkaji di mana responden perlu menjawab soalan tersebut. Seterusnya, setelah mendapat keputusan daripada responden, pengkaji telah membuat profil responden yang terlibat seramai 39 orang. Berikut merupakan soalan-soal selidik yang telah dikemukakan kepada responden. Yang pertama ialah, filem bergenre seram boleh mengganggu emosi penonton.
Yang kedua, pegangan agama penonton akan terjejas jika menonton filem Munafik 2. Penonton akan sedar tentang keburukan ajaran sesat yang dipaparkan dalam filem Munafik 2. Filem bergenre seram mampu mempengaruhi penonton berkaitan dengan makhluk halus. Pada pandangan anda, kepercayaan tahyul dalam kalangan masyarakat kita masih wujud sehingga sekarang. Filem yang berunsurkan tahyul dan khurafat akan menyebabkan penonton mudah terpengaruh dengan adegan tersebut. Akidah seseorang akan berubah ke arah positif jika menonton filem yang berunsurkan dakwah. Pengetahuan yang lemah terhadap sesuatu perkara menyebabkan seseorang mudah terpengaruh dengan adegan yang dipaparkan dalam sesebuah filem. Mereka yang kuat pegangan agama adalah mereka yang kurang dikaitkan dengan pengaruh media. Filem Munafik 2 tidak menepati piawaian yang berlandaskan Al-Quran. Berikut pengkaji telah menyenaraikan 10 soal selidik yang telah diberikan kepada responden. Berdasarkan soalan tersebut, responden perlu menjawab sama ada sangat tidak setuju, sangat setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Berikut merupakan jawapan yang perlu diberikan kepada responden. Seterusnya, bab 5, kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan, pengarah filem sekarang terlalu mengejar populariti sehingga mengabaikan perkara yang perlu dititikberatkan dalam filem yang berunsurkan dakwah, seperti tapisan yang berkaitan dengan ayat yang digunakan yang didapati daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Filem berunsurkan dakwah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu pandangan agar ia tidak mengelirukan penonton. Produk halal dan sebahagian daripada seni perlu dijaga oleh pengarah dan penulis skrip. Akhir sekali, cadangan daripada saya ialah mengadakan bengkel atau seminar berkaitan dengan filem yang berunsurkan dakwah dan menepati piawaian yang sebetulnya yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mewujudkan badan penasihat syariah Islam agar pengarah dan penulis skrip dapat berbincang dengan badan penasihat syariah tersebut berkaitan dengan filem yang berunsurkan dakwah. Bersih dari perkara yang tidak bermanfaat agar filem tersebut tidak disalahguna oleh penonton yang menonton filem tersebut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.